ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya kesambung perbincangan masih lagi berkenaan dengan jiran. Dan hadis ini hadis terakhir. Perbincangan berkenaan dengan jiran ini hadis akhir, iaitu hadis yang ke-128. Tajuk yang ke-70, Bab Jaril Yahudi, bab jiran Yahudi, yakni berjiran dengan orang Yahudi. Muka surat 149. Hadis yang ke-128. An Mujahid qala kuntu 'inda Abdullah bin Amr wa ghulamuhu yaslukhu syat faqala ya ghulam idza faraghta fabda bi jarina al-yahudi faqala rajulun min al-qaum al-yahudi aslahaka Allah qala inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta khashina aw ra'ayna annahu sayuwarrithu. Daripada Mujahid, beliau berkata, pernah aku berada di rumah Abdullah bin Amr dan pembantunya ataupun hambanya yaslukhu syat, mana sedang melapah seekor domba, seekor kambing. Lalu dia berkata, yakni Ibnu Umar berkata, yakni Abdullah bin Ibnu Amr, bukan Ibnu Umar, Ibnu Amr berkata, wahai gulam, wahai budak, ataupun kita wahai hamba, ataupun kita kata gulam sini maknanya pembantu dia. Kalau sebut hamba tu cukup bunyi kasar sangat nah. Lalu jika sudah selesai, maka berilah mula-mula sekali berilah kepada jiran kita yang beragama Yahudi itu. Jadi dia guna kalimah sini fabda bijarina. Idza faraghta fabda bijarina al-yahudi. Apabila engkau telah selesai melapah, maknanya ni dia bagi kita kata daging yang belum dimasak. Tapi fabda bijarina al-yahudi, mulakanlah pemberian itu kepada jiran kita yang beragama Yahudi. Jadi salah seorang daripada kaum itu, salah seorang dari kalangan mereka berkata, Yahudi, aslahakallah, mudah-mudahan Allah memperbaiki, mudah-mudahan Allah memperbaiki engkau. Jadi seolah-olahnya dia ni terkejutlah, apakah patut kita bagi pada Yahudi itu? Jadi Yahudi ni zaman Arab, zaman Madinah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Walau bagaimanapun mereka ini tidak agama Islam, agama Yahudi. Itu yang dimaksudkan di sini. Sebab tu dia semacam terkejut itu. Itu dia semacam terkejut itu. Jadi gulam dia ni, kalau kita tengok dari segi teks ini, yang terkejut itu al-Yahudi. Apakah kita nak bagi pada Yahudi? Aslahakallah, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada engkau, Allah memperbaiki engkau. Maknanya di sini ada satu unsur kritikan. Kalau kita cakap bahasa kita, munasabah nak pergi ke Yahudi, ya Allah kan, gitulah lebih kurangnya. Itulah yang mendorong Abdullah bin Amr berkata, inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar. Sesungguhnya saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Saya guna istilah berwasiat supaya berbuat baik kepada jiran. Sehingga oleh kerana perkara ini acap sangat, ditekankan sangat oleh Nabi, sehingga kami rasa bimbang atau kami melihat bahawa jiran itu seolah-olah dia akan mewarisi hartanya, harta jiran yang lain. Sebab penting sangat. Jadi ini hadis terakhir. Sebelum ni kita telah jumpa banyak hadis
di mana Nabi sebut bila bertemu dengan malaikat Jibril, sentiasa Jibril memberi peringatan tentang ihsan bil jar ini, buat baik pada jiran. Sehingga aku rasakan seolah-olah jiran ini semacam keluarga dah, sehingga boleh mewarisi harta pusaka. Sampai begitu pentingnya berbuat baik pada jiran dalam agama kita. Maknanya apa? Maknanya buat baik pada jiran ni antara amalan yang sangat ditekankan. Sebab itulah dia selain daripada targhib, galakkan Nabi supaya buat baik, dia ada juga dalam bentuk tarhib, dalam bentuk ancaman, gertakan ataupun kita kata janji buruk lah, peringatan tegas. Kalau tidak buat baik pada jiran, dia risiko dia sampai kita kata akan didakwa menjadi kes mahkamah sehingga boleh terhumban dalam neraka. Kita jumpa beberapa dah banyak dah hadis sebelum ni. Bahkan dalam setengah riwayat disebut sesiapa yang benar-benar sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, dikaitkan begitu, maka dia kena muliakan tetamu dan buat baik kepada jiran. Jadi bila sebut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sesiapa yang benar-benar beriman, jadi dikaitkan perbuatan supaya buat baik kepada jiran ini menjadi sebab, salah satu sebab sempurna iman. Jadi maknanya seseorang yang tidak mempedulikan, tidak cakna kepada jiran ini, itu maknanya besar kesan kepada kualiti iman dia. Itu besar sangat. Ni ditekan. Mana kalau kita nak perhabis duit, berbalalah kalau jiran kita susah. Kalau kita nak perhabis daripada kita duduk belanja saing kita siapa RM100, nak malam kita kata dah baiklah kita bantu jiran yang susah tu. Sekali-sekala tak apa. Tapi kita kena fikirlah, kita nak habiskan harta benda kita ni, hak mana sebenarnya yang penting? Yang penting segera, yang diutamakan. Kena tahu. Sebab tu kita tengok orang kita ni, orang Islam kita kata dia tidak tahu mana keutamaan dari segi afdaliyah dia tu. Rugilah. Nampak habis duit juga, harta habis, tapi kita kata perolehan tu tidak sebelah mana, tidak banyak sangat. Sebab apa? Sebab dia buat sesuatu yang tidak ditekankan dalam agama. Rugi kita. Habis tenaga, habis duit, tapi boleh tidak banyak. Kenapa? Kerana kesilapan itu. Jadi hadis ni sebenarnya telah disebut, boleh tengoklah pada muka surat 127, muka surat 127 sebelum ni, hadis 105. Sudah ada dah kita bincang di sini. Dan sebenarnya beberapa hadis, saya pun tidak kira, tapi beberapa hadis kita tengok kalau bila sebut tajiran ni, Nabi guna istilah wasiat. Cuba contoh di sini pun, maknanya Abdullah bin Ammar sebut bahawa dia dengar Nabi kata, dia dengar Nabi kata bahawa Nabi berwasiat tentang jiran. Dan Nabi sendiri pun dalam kenyataan Nabi, beberapa hadis Jibril setiap kali jumpa Nabi berwasiat tentang jiran. Mana siapa guna wasiat ni, maknanya perkara penting lah, perkara penting. Dan kita telah bincang, saya sebut ni bukan apa sebab kita nak masuk bab lain lagi. Sebelum ni pun ditekankan juga bahawa buat baik pada jiran ini, dia tidak ambil kira agama. Contoh di sini Yahudi ni, Aisyah sendiri buat baik pada jiran dia tidak beragama Islam. Maknanya bila kita buat baik pada jiran, tak kiralah jiran itu Islam atau tidak Islam, tetap kita dapat kelebihan dalam agama. Ini kelebihan jiran. Selain daripada buat baik pada jiran yang telah kita sebut sebelum ni, bahawa dia menjadi punca juga terbukanya pintu hati manusia itu untuk tertarik kepada Islam itu. Di mana di situ dia ada juga ciri-ciri dakwah itu. Dan dia berkait juga dengan tajuk sebelum ni, iaitu silaturahim itu. Ini awal-awal lagi kita tutup hubungan dengan orang tidak Islam, maka dia akan tertutup rapat pintu dakwah itu. Jadi semua ni sebenarnya dalam rangka untuk mempamerkan kemurnian budi pekerti umat Islam. Itu sebenarnya. Baik, seterusnya kita masuk bab yang ke-71, babul karam, bab kemuliaan. Baik. Karam ini dia ada dua makna. Sama ada kita terjemah dengan erti kemuliaan pun boleh, karam juga dengan erti pemurah pun boleh, dengan erti seseorang yang dermawan. Maknanya suka bantu orang dari sudut mal, dari sudut harta benda. Boleh juga gitu. Tapi di sini
makna di sini kalau kita tengok pada hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari ini, dia lebih merujuk kepada budi pekerti yang baik, kemuliaan seseorang, nilai mulia seseorang di sisi agama tu. Dari sudut itu. Hadis yang ke-129 an Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram qala akramuhum indallahi atqahum qalu laysa an hadha nas'aluk qala fa akramun nas Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah qalu laysa an hadha nas'aluk qala fa an ma'adinil arab tas'aluni qalu na'am qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faqihu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah ayyun nasi akram, siapakah orang yang paling mulia? Maknanya dalam perspektif agama lah. Dari tinjauan agama, orang yang paling mulia ni orang yang bagaimana? Maka Nabi pun jawablah, orang yang paling mulia di kalangan manusia ni adalah Nabi Yusuf, anak pada Nabi Allah, anak pada Khalilullah. Maksudnya siapa Nabi Yusuf ni kan? Anak Nabi Yaqub. Yaqub ni anak Nabi Ibrahim. Jadi tiga tu, anak, ayah, datuk, semuanya Nabi. Ni kira-kiranya kita kata kalau sahabat tu anak sahabat, ayah sahabat, tok dia pun sahabat. Ni pemulia dah. Kalau kita belajar hadis kita akan jumpa dah. Dia ni kelebihan dia sebab dia sahabat, ayah dia sahabat, tok dia pun sahabat lagi. Itu mulia tu. Ni dak ni dia Nabi Yusuf nabi, ayah dia nabi juga Yaqub itu, datuk dia nabi juga Ibrahim itu. Ni satu kemuliaan. Jadi sahabat yang bertanya dia kata laisa an hadza nas'alu, bukan itu maksud soalannya. Bukan itu yang kami tanya. Maka Nabi pun kata kepada dia, apakah kamu tanya aku ni tentang ma'adinil Arab? Ma'adinil Arab ni mana keturunan Arab, kabilah-kabilah Arab. Di situ dia buat penjelasan kosakata. Ma'adinul Arab maksudnya kabilah-kabilah itu disebut ma'adin kerana mereka mempunyai persiapan yang bermacam-macam atau diserupakan dengan kalau saya tengok teks Arab lah, teks Arab dimaksud dia gini, ma'adinul Arab ni maknanya silsilah keturunan nasab itu, sehingga baiknya keturunan itu sehingga mereka berbangga, dia tafakhur. Kan setengah orang itu dia akan sembunyikan keluarga dia sebab keluarga dia tu tidak baik. Boleh jadi dia baik, ayah dia, tetapi datuk dia ke atas tu ada penyambung kau misalnya, penjenayah ke, dia akan sembunyikan. Tetapi orang Arab bila keturunan dia tu baik, dia sebutlah kita ni keturunan. Bahkan dia sebutlah gelar itu kepada datuk dia ke berapa sebab keturunan dia baik. Itu makna ma'adinul Arab di sini. Kalau mengikut dalam syarah hadis lah. Sebab kita lah nak. Kadang-kadang CP-CP keturunan Tok Kenali tu, orang rakyat tu keturunan Tok Kenali pada dek pun. Apa tu nak sembunyi Tok Kenali. Kadang-kadang setengah manusia ni tak. Pada dek pun bau-bau gitu tu pun tak kuat mana bau tu. Apa? Sebab Tok Kenali ni orang mana keturunan dia. Itu maknanya ma'adin Arab tu dia berbangga dengan keturunan. Sebab apa? Keturunan dia tu orang baik-baik. Tanya hak tu kah? Nabi kata. Tanya hak tu kah? Sahabat kata, na'am, iyalah. Kami tanya hak tu lah. Maka Nabi pun kata, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Nabi kata orang yang terbaik, orang yang terpilih di kalangan kamu di zaman jahiliyah, dia juga akan menjadi orang terpilih bila dia memeluk Islam, apabila dia memahami Islam. Jadi makna di sini kalau nak bulatkan itu, hak penting di sini idza faqihu. Di sini Nabi nak menyabitkan bahawa kaitan keturunan dia ada juga sisi kemuliaan dia tu. Ada juga, bukan tidak ada. Tetapi jadi baik sungguh idza faqihu, apabila dia faham. Misalnya Nabi puji ke kabilah Thaqif tu, ialah mungkin ada satu dia peringkat dia dulu yang teruk, tapi selepas tu dia jadi baik, berketurunan tu jadi baik. Nabi puji. Jangan kita ingat Thaqif yang tolak Nabi di Taif tu dah. Mana semua Bani Thaqif, tidak ada.
Bukan begitu. Hajjaj bin Yusuf tu daripada Thaqafi juga tu. Bani Thaqif tu. Nah. Tu. Siapa orang tulis MA nak buat tesis kajian dia tu. Kenapa hebat sangat? Oleh kerana dia cuma hebat tu nampak hebat jahat. Nah, tapi bila buat kajian dia ni askar, ketua askar. Tegah dia. Ulama semua timur dia ni tegah. Tapi nak bui gelaran az-zalim, si zalim itu, ulama kita kata tak boleh tu, tak betul tu. Kayak kita kalau tak kira orang Arab ke mana, kalau tak cermat kan dia boleh tersalah dalam bab. Tapi bila dibuat kajian, ulama buat kajian macam ni sebab ada buku tu dengan saya, tesis MA berkenaan dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Muftara alaih, nama tesis dia. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan maklumat-maklumat dusta yang dikaitkan dengan dia. Mana setiap maklumat tentang Hajjaj dikaji dari sudut ilmu riwayat. Dikaji betul ke tidak? Mana kalau dengar riwayat setahun ni bolehkah kita nak kutub Hajjaj? Tak boleh. Bukan bermakna dia tak ada kesalahan, tapi nak kata, sebab saya tengok dalam banyak kitab-kitab sirah lah, bila sebuah Hajjaj dia akan letak kod dia az-zalim, si zalim itu. Betul ke begitu? Tidak. Antara sebabnya kerana dia ni antara panglima Islam yang kuat. Misalnya dia tekan golongan salah, terlibat dengan akidah salah, kaitkan dengan Islam, Syiah dan sebagainya. Misalnya dia akan cari pembunuh Sayyidina Husain, pembunuh Sayyidina Uthman, sampai keluar cacing, kata dia akan cari. Ada dalam satu kenyataan dia. Macam-macam lah kita tengok. Bahkan dalam kitab tu disebut juga semasa dia pergi ke Mesir, dia bawa pedang tanpa sarung, dia tarik, lepas tu ceramah pengguna pedang tu dah. Tu dia bincang dia. Kamu kena kenal dulu siapa rakyat Mesir itu. Dan kamu kena tahu sejarah gabungan Islam yang pernah berkhidmat di Mesir. Ramai yang kena bunuh. Dan setengah tu lari tengah malam takut teruknya rakyat Mesir. Siapa rakyat Mesir? Apa kaitan rakyat Mesir dengan pembunuhan Sayyidina Utsman? Kaitan dengan gerakan Sabaiyah? Semua dibincang. Jadi bila kita tengok tu, kita terfikir semula lah tentang Hajjaj ni. Dari sudut kita kata keberadaan dia dalam sejarah Islam. Kenapa rosak sangat nama dia tu? Jadi makna kadang-kadang keturunan seseorang ni boleh asalnya bagus, kemudian dirosakkan. Baik. Cuma dalam hadis ni yang dimaksudkan fi khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam ni ada beberapa makna lah. Ada beberapa makna yang diberikan oleh ulama. Yang pertama, maknanya seseorang tu, misalnya kita ambil seseorang yang berjawatan besar, makna dia sebelum dia masuk Islam ni, makna dia ni kira orang terhormat, orang kaya, orang yang terpilih di kalangan masyarakat dia. Jangan rusing lah. Dia jangan rusing. Bila dia masuk Islam, kelebihan dia tidak akan kurang sedikit pun, bahkan lebih bertambah. Katalah dia jutawan, dia masuk Islam, harta dia orang Islam tak akan ambil. Tak akan ambil. Maka kedudukan dalam masyarakat pun tidak terjejas, bahkan lebih tinggi lagi penghargaan yang diberikan. Syaratnya dia faham Islam. Tak alim, tak apa, asalkan faham agama. Kadang-kadang alim pun tak faham agama. Ni makna idafah tu bila dia faham agama. Sebab sahabat Nabi faham agama. Tidak alim pun, bila tidak ada alim, tak ada seorang kata dia ulama di kalangan sahabat. Bila ni tidak tersenara sebagai mustaqafin minas sahabah. Tak ada. Tetapi kedudukan dia tinggi sebab apa? Sebab dia faham agama. Dia faham agama. Saya duk fikir juga tadi nak ayat mana. Kalau bahasa Kelantan tak jejak rapat paku laita. Tak alim lah mana. Rapat faham tu. Tak alim. Itu kadang ada kelebihan Allah beri tu pada seorang tu. Dia ada sebab dia. Jadi dia akan ada kelebihan. Cuma di sini dia sebut menjadi fuqaha. Apa maksud idza faqih menjadi fuqaha? Yang mengetahui hukum syariat. Ini salah satu terjemahan saja. Tapi dalam banyak syarah dia kata tak semestinya dia tu fuqaha. Fuqaha itu maknanya alim. Dah, fuqaha mana dia faham. Jejak siapa tu lain. Sebab ada setengah tu dia faqih tapi tak bagus pun untuk agama. Dari sudut ilmu sahaja. Sebab itulah selain daripada 3 kesimpulan yang dibuat di sini, saya tambah satu lagi. Tu boleh baca. Untuk mendapat kebaikan dalam Islam, mana tidak semesti keturunan itu baik. Dia bukan mutlak. Atau tidak mesti orang itu berkedudukan. Tetapi penekanan Nabi adalah kerana kefahaman Islam yang ada pada seseorang itu. Cuba kita tengok hati-hati. Ini pengalaman kita tengoklah.
Saya dulu pernah jemput juga beberapa orang yang asalnya Perri masuk Islam. Padahal dia tidak alim pun tentang Islam. Tapi dia mari dia royak cerita pengalaman dia. Perbezaan semasa dia berada dalam agama ni dan selepas dia masuk agama ni, dan apa punca dia tertarik dengan Islam. Kadang-kadang orang Islam yang tidak pernah berada di zaman jahiliyah, di zaman kafir ni, kadang dia tidak hargai agama Islam tu. Dia tidak hargai, dia tak berasa apa pun kelebihan agama. Orang Islam hak tu kebanyakan. Tetapi orang-orang begini yang kita kata sudah daripada asal tidak Islam ni, kadang-kadang dia lebih merasai nikmat iman tu. Jadi kalau kita dengar dia bercakap, kita boleh nampaklah bahawa dia tu faham. Boleh jadi dia salah satu sebab yang mengukuhkan kefahaman seseorang ini adalah kerana dia boleh buat perbandingan. Sebab tu orang Islam ni sepatutnya dia kena belajar juga. Sebab dia suka terpenting dalam agama tu, perbandingan agama tu antara hak sesat dengan hak Islam. Islam ni sah ya. Kita banding hak mana hak sesat tu atas nama agama atau tidak atas nama, kita banding. Baru kita nampak. Dari semua sudut, dari sudut perkahwinan hak tidak Islam lagu mana, dari sudut pemilikan harta macam mana, sepatut kita tahu. Tetapi umat Islam jahil bab tu sebab apa? Sebab dia tidak dijadikan sukatan masyarakat. Bahkan dulu di universiti tempat kita ni pun tak ada kos itu. Tak ada tu kos kita bahagia kita kata comparative religion yang kita perbandingan, tak ada. Saya tengok kalau di Indonesia dalam internet tu siapa PhD lama dah buat apa ni. Mahir kita perbandingan agama. Bahkan satu suka terpenting. Jadi orang kita ni hak tu lemah dah. Bahkan kalau kita buat di masjid pun orang akan kata, tak ada benda lain kau nak mengajar. Dia akan kata gitu. Kalau kita mengajar sahabat tu pun setengah-setengah tu dia rasa tak perlu buat apa cerita dia tu. Cerita. Kita naknya pekoh daripada muda pas tua. Nak awan. Kalau mengajar hadis pun tak pekoh lagi hadis tu. Hadis tu tak pekoh lagi, tak tahu. Nak setengah orang gitu. Begitulah hadrat malah duduk gosok-gosok dah pakai gitu lalu gosok dah ada apa juga. Benar tak benarnya sehingga dia kata Allah, dia kata ngaji hadis duk sebut fiqh tu nak ayatnya tahap kebenaran tu. Kadang-kadang ni kadang-kadang hak ustaz dah tu mengajar Bukhari tu ya jadi sesak masyarakat tu. Ni beringak ni benar ni perekat murakab. Bertindih-tindih tu kebenar ke tu ustaz tu enggak ustaz tahap tu hadir-hadirat cuba bayar kalau dia mengajar lagu mana. Lalu tahap ustaz sekali dia sebut pada seorang itu supaya sampai pada saya lah. Duk mengajar Bukhari tu ya jadi orang kabur, jadi sesat tu. Malah sebutlah ustaz mana sebab tengah segar-segar lagi lah ni. Jadi nak yang sekarang tu kita bukan nak kata apa, kata kalau tahap tu lah orang panggil ustaz yang mewarnai kehidupan agama masyarakat. Tak tahulah hati-hati lagu mana dia mengajar. Patut tu pelik-pelik pun masa tu Ustaz Nasir sebut hamba masa dia duduk mengajar Mishkat sebelum dia pergi ke hijrah ke Perak tu. Dia kata memang siapa ya dia? Mungkin dia mengajar Mishkat. Namanya pengajar hadis. Tiba-tiba sebut kitab fiqh, sebut tentang masalah-masalah fiqh. Ada yang sebutnya pada hak sebut gitu, hak pergi masjid sama dah tu. Bukan hak duduk dalam hutan rumah ngaji, dak memang duduk kawasan teripuk tu. Bukan nak kata yalah kita nak kata macam mana tak tahu. Dia kata mengajar hadis sudah lah apa dia sebut fiqh ni. Tahu tu kiranya kelas educate. Siapa tahu tu nak ayatnya masyarakat kita. Jadi hadirat maknanya kita ni sepatutnya kita ramai-ramai ni kalau gini kita boleh bercakap dalam masyarakat dalam bentuk yang bijaksana lah. Bagaimana kita nak buat itu satu stigma tu sebenarnya yang perlu kita buat. Tak betul tu. Jadi seolah-olah fiqh ni lain, hadis ni lain, itu salah besar pemahaman tu. Bukan sikit-sikit salah tu. Kalau orang kampung boleh kira dia ustaz ngaji luar negara dah gitu tu. Jadi oleh kerana Bukhari ni kita tinggi sangat, maka tak boleh belajar. Ni berat juga ni. Quran ni tidak tinggi sangat sebab tu boleh belajar. Seolah-olah gitulah. Kira-kiranya. Ni tak betul hati-hati. Sebenarnya melalui hadis itulah kita boleh faham Al-Quran tu.
Dan daripada hadis itulah kita boleh faham dengan lengkap. Sebab dia tidak akan lengkap Quran saja. Memang Allah buat dah tu gandingan itu. Waktu Quran sebagai satu, kita kata kita kata kenyataan daripada Allah SWT yang kebanyakannya segi fiknya, kebanyakan dari segi fiknya bersikap umum. Sifat dia umum. Jadi hadisnya sebenarnya mubayyin, mufassir kepada keumuman maklumat-maklumat dalam Al-Quran itu. Sebab tu dia tak boleh tinggal. Sebab tu Nabi sebut dua kan. Aku tinggal pada kamu dua perkara tu. Kalau kamu begini hadis ni kita ingat belakang. Quran dengan hadis. Hak ijma' qiyah tu hasil daripada dua tu lah. Enggak kita hadis ni hadrah paling sahnya tu lah. Quran tu apa ni Bukhari tiba-tiba ngaji tu tinggi telajak. Batu saya mudah ya. Kok kata begitu sah dia tak ngaji Bukhari. Kita boleh kata lah, boleh cok ibu jari kalau kata. Kalau ngaji tak akan kata gitu. Kalau kata kita sah dia tak ngaji Bukhari. Kalau kita kata ke dia, awak ngaji Riyadhus Shalihin itu hadis ke apa dia dari Riyadhus Shalihin? Bukhari saja lah tu. 70% kan. Bukhari. Cuba tengok. Enggak Imam Nawawi buat dia pun kira-kira buat tu dia nak ambil hadis-hadis yang sudah dia yakini dah. Gitulah hadirin. Walaupun di sini sebut menjadi fuqaha yang mengetahui hukum syariat, tapi dalam setengah-setengah huraian ulama dia kata tu salah satulah. Tapi faqih ni dia faham mendalam. Kadang-kadang tidak alim mana, tapi dia faham. Dia faham sebab sahabat kadang-kadang dia nak ayat boleh tak, tapi dia faham sebab tu sanggup mati kerana agama tu. Gitulah. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna karam, iaitu mulia. Kemudian Nabi menjelaskan bahawa mulia yang dimaksudkan adalah gabungan. Sebab kita jangan nafikan bahawa nasab ini salah satu sebab mulia seseorang. Tak boleh nafi tu. Misalnya dia dakwa dia keturunan Rasulullah. Kalau betul itu satu kelebihan, kita kena terima lah. Kita semua misalnya semua dia ni kelebihan Abu Musa al-Asy'ari, ni kelebihan Sayyidina Hasan, kelebihan memang ada, muka keturunan dia ada, itu satu kemuliaan. Tetapi bukan semata-mata itu. Sebab tu Nabi sebut idza faqihu, bila dia ada pemahaman yang mendalam tentang agama, dia faham agama. Kalau tak faham, walaupun keturunan Nabi pun tak ada kebaikan. Seperti yang saya sebut sebelum ni, seperti mana ulama kita sebut, tak ada satu hadis pun yang memberi jaminan bahawa keluarga Rasulullah dengan sebab dia keluarga Rasulullah maka dia terhindar daripada api neraka. Tak ada satu hadis. Bahkan hadis adanya Nabi pesan kepada keluarga dia, hatta kepada anak dia Fatimah tu, kalau nak selamat kena ikut ayah ni sebagai Nabi dan Rasul, bukan semata-mata ayah. Jadi kita kalau nak selamat pun kena ikut Nabi lah sebagai Nabi dan Rasul. Ada sudut itu. Tu kita kena faham. Jadi Imam Bukhari dia letak hadis ni terakhir lah ayatnya, bahawa keturunan ni sebenarnya ada kelebihan dia, takwa, amal soleh, ilmu, dapat agama. Dia kalau boleh gabung serta, dia orang paling mulia. Setengah orang tu keluarga dia tak baik, ayah dia pun teruk. Cuba baca buku sejarah ulama Kelantan, ke tokoh ulama Kelantan. Ada ayah dia tu pelagai ya. Ayah dia pelagai. Klik dia moleh ayah dia. Dia semua dia moleh, dia kata jangan tebing, buat kerja lagi, klik ayah tak apa lah. Lepas tu biar dia marah kita soalan gitu. Pelik juga kadang-kadang seorang ni, ayah dia tu teruk lah, tapi dia hantar anak dia ngaji pondok. Anak awak dah cuba baca dari tokoh ulama Kelantan ada sebut. Dia moleh, ayah dia klik lapar makan lah. Dia kata sedap, dia kata munggu ayah baik, ayah bakal baik. Orang panggil ayah pok leh pula melanggar, meleh-meleh buah leh melanggar. Lepas tu dia turun tanah tengok dalam perut tak ada ayah dia. Pahlawan. Dia pun sebutlah anak jatuh dia mau meleh ni. Kawai jugalah. Bini dia kata. Senyap tak kata apa ayah dia. Selok muntah. Senyap. tak pernah tengok lagi. Pok kita nak ada pernah tengok. Dah ayah ke 15,000 neng mana tengok. Kata kelemah apa ayah lepen tu. 15,000 ayah tu. Lepas tu ada satu tarah tu, status tu. Buta mata sebelah. Jadi tu mergo jadi 1,500. Mungkin buta mata sebelah. Kita neng tengok. Dia baca ni ada tempat sekolah haya baik. Dia ada tempat dia tempat latihan. Orang ni siap pagi. Saya pergi tengok, nak tengok. Tanya haya baik lah, kita sahaja nak tahu ya. Dia sebutlah sisi balik, balu tinggi, begini dada. Dia sebutlah ciri-ciri haya baik. Bagai-bagai lagu tu sebenarnya syaitan tipu lah tu belakang. Tak ada apa pun. Bila melih betul lah dia rasa.
Tak ada apa. Tapi bila Allah nak tipu, tapi anak dia tu jadi baik. Tak boleh kira. Tak boleh kira. Tapi di sini kesimpulan ini buat salah satunya, seseorang itu dia akan lebih daripada orang lain bila keturunan baik, nasab dia baik, lepas tu dia pun baik, ada ilmu, takwa pula. Mana lengkap, satu gabung dia akan lebih pada orang. Itu maksud. Walaupun kalau keluarga kita tak baik tapi kita baik, lebih dah tu. Lebih dah tu sebab Nabi Ibrahim ayah dia kira-kiranya ialah masalah azal tu khilaf ulama nak ayah kopok darah tak apalah. Nabi Ibrahim ayah dia mati dalam keadaan tidak Islam. Bahkan dalam hadis sahih temu dengan ayah dia kan dekat di titian sirat itu. Tapi tetap baik dia sebab dia baik. Tapi keturunan dia tidak baik. Jadi hak ni Nabi nak ayahnya orang lebih ni, hak lebih sungguh lah, dia lebih banding orang lain. Keturunan dia pun baik. Dia pun baik. Jadi ada kelebihan lebih lagi. Nak banding dengan itu dari sudut tu. Maknanya kelebihan itu diraikan juga oleh agama. Mana Islam meraikan kelebihan nasab dan keturunan itu. Baik, yang kedua, orang-orang yang memiliki kemuliaan dan akhlak yang baik pada zaman jahiliyah setelah masuk Islam menjadi orang-orang yang faqih sehingga mereka menjadi orang-orang pilihan. Faqih ni mana apa? Ada juga begitu di kalangan sahabat. Jadi alim pula masuk dalam agama, jadi tempat rujuk di kalangan sahabat. Banyak kita jumpa. Begitulah. Baik, seterusnya kita pergi kepada tajuk yang ke-72, Babul Ihsan ilal barri wal fajir. Cuma disebut sini yang ketiga tu para sahabat yang paling mulia adalah yang mempunyai kemuliaan nasab ketika zaman jahiliyah serta kemuliaan iman, takwa dan faham tentang agama setelah masuk Islam. Contoh kita Sayyidina Waqar. Tu je lah contoh. Keturunan dia lagi mulia. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Tu antara kita kata khiyar. Keturunan Allah merupakan khiyar. Orang yang terpilih dari zaman itu. Sebab tu orang-orang begini bila dia masuk Islam, kesan dia besar. Kesan dia besar. Nak berbanding dengan orang-orang biasa nak masuk Islam, tidaklah kesan besar perubahan. Cuba tengok Sayyidina Umar bila masuk Islam. Ibnu Katsir kata berubah landscape politik. Berubah dia punya skop dakwah tu, berubah. Terkejut orang, terkejut masyarakat. Terkejut apa tu? Sebab dia tahu orang penting, orang besar. Sayyidina Umar salah satu contoh. Dengan kekayaan dia kaya, keluarga dia pun berani. Zaman jahiliyah pun orang takut dah dia. Abu Jahal dia tak apa begitu ya kita tahu. Dia pun tu dah seperti mana yang kita makruf tu lah. Jadi orang-orang begini bila dia masuk Islam, kesan dia tu besar. Sebab tu orang-orang yang terpilih semasa tidak Islam, bila dia masuk Islam, dia memberi kesan yang sangat positif, besar kesan dia. Dan orang yang menyebab dia masuk Islam pun kesan dia besar juga di hari akhirat. Tu. Misalnya kita boleh dakwah seorang tokoh korporat daripada tidak Islam masuk Islam, cuba tengok kesan daripada agama. Dari segi kita kata harta dia infak itu besar. Baik, berbuat baik pada orang baik maupun orang jahat. Hadis yang ke-130 an Muhammad bin Ali ibn al-Hanafiyah, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, qala hiya musajjalatun lil barri wal fajr. Dalam setengah riwayat musjalah. Dia musjalah bukan musajjalah. Saya sempat rujuk beberapa itu sebab kita tengok dalam syarah tu ada yang kata musjalah. Jadi saya rujuklah. Gola ni mudah dah. Moga barang digital berlaku. Tekan tu berkebuk. Walau kita ni hadis. Tidak jadi tak pergi mana dah kita kata ke maktabah peribadi kita tu dah. Pakai tengok dah, boleh tengok dia kitab dia ada musjalah pun ada. Musajjalah. Selepas ni saya akan bagilah sedikit perbezaan mana. Kalau musajjalah tu apa maksud dia? Kalau musjal apa tu maksud dia? Musjalatun lil bar. Tu satu bacaan. Satu bacaan lain seperti sini musajjalatun lil barri wal fajir. Qala Abu Abdullah qala Abu Ubaid musajjalatun mursalatun. Daripada Muhammad bin Ali al-Hanafiyah. Ni orang panggil Ali al-Hanafiyah. Tentang ayat ni, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kena ingatlah hal tu kalau kita belajar bahasa Arab, hal ada illa, hal tu dipanggil hal nafiyah. Hal memberi makna nafi. Tidak, bukan dengan istifham. Maknanya balasan baik, orang buat baik dia tetap dapat balasan baik. Tak kira lah dia tu orang baik ke dia orang tak baik. Tu mudah kita terjemah begitu.
Mudah faham. Kita kata orang jahat, asalkan dia Islam lah. Bila dia buat baik, Tuhan akan beri balas sebaik. Lepas tu timbang ambil lah di hari esok. Mana lebih banyak baik dengan jahat tu. Jangan kita kata dia ni jahat ni, mati masuk neraka. Tentu. Tak mesti. Sebab apa orang jahat, orang kita kata jahat tu tak? Kemarin dia baik dengan jiran dia, dengan ibu bapa dia. Ibu bapa dia tunduk depan ibu bapa dia. Dah, depan orang nampak tolong, tapi depan ibu bapa dia nampak bagus. Dia baik dah lebat. Tapi adalah sudut tak baik dia tu. Hak ni lah maksudnya. Bahkan kita buat kebaikan kepada orang jahat pun boleh pahala. Ni baik, cuba kita tengok. Ni ayat ni sebenarnya ayat untuk membentuk peribadi Islam yang baik. Besar sangat makna hadis ni. Jadi daripada Muhammad bin Ali bin Hanafiyah, dia hurailah. Dia kata tidaklah balasan baik melainkan baik juga. Mana jazaul ihsan, mana balas ihsan sini kita terima orang yang buat baik. Mana orang balas kepada orang buat baik tidak lain baik juga. Itu maksud dia. Bukankah balasan bagi kebaikan adalah kebaikan? Ia berkata. Cuma kalau baca terjemah sini tak apa nak faham lah. Mungkin dia terjemah Indonesia tu. Cuba baca. Ia berkata, siapa dia? Ia tu Muhammad bin Hanafiyah tu lah. Bin Ali Al-Hanafiyah. Itu merupakan balasan yang lepas untuk orang baik maupun orang jahat. Kau pening kita tu. Saya rasa dia tu bahasa kita mungkin tidak Indonesia lagi. Abu Abdullah berkata, Abu Ubaid mengatakan balasan yang dikirimkan. Tak faham apa satu kita. Maksud dia begini ya? Sebelum kita bincang bawah tu sebab dia pun tidak huruf panjang. Sebab hari ni kita jumpa dah sebelum ni. Maksud dia begini. Maknanya tidaklah balasan kepada orang yang buat baik melainkan baik juga. Kata Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah, dia kata ayat ni bermaksud hiya tu mana hadhil ayah. Hiya tu mana hadhil ayah. Ayat ni bermaksud musajjalatul lil bari wal fajr. Kalau kita baca musajjalah, maknanya dilepaskan. Maknanya pahala tu dilepaskan juga kepada orang baik dan untuk orang jahat. Mana orang buat baik kepada orang baik tetap dibalas baik. Orang baik buat baik pada orang jahat tetap dibalas kebaikan. Dan isu buat baik ni sama ada pelaku tu yang orang buat baik tu dia tu orang baik ataupun orang buat baik tu dia tu fajir. Fajir ni mana orang yang melakukan jenayah. Orang buat jahat tetap dapat kebaikan. Tetap dapat kebaikan. Tu. Mana kita kata jahat setara mana pun bila dia buat kebaikan Allah akan beri balasan baik. Mana kelebihan agama tu tidak terencap. Mana tidak terhalang pada orang jahat. Daripada sini sebenarnya ulama kita kata kita tidak boleh hukum putus kehidupan hari akhirat orang jahat. Dia buat jahat di muka dunia, kita kata dia tidak akan dapat kebaikan di hari akhirat. Tak boleh gitu. Bahkan dalam kitab Syekh Salim Al-Hilali, kitab apa tu dia sebut tentang sebab yang boleh menghilangkan pahala. Dia mari satu hadis mana seseorang yang kata dia ni bila dia jahat Tuhan tak akan masuk dalam syurga ataupun dia ni akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, itu penyebab Allah akan hapuskan pahala itu. Penyebab tak boleh. Tak boleh kita nak buat keputusan pada seseorang itu walaupun dia jahat, kecuali jelas dia kafir, dia mati kafir, tu kita kata apa. Betul tu sebab apa? Punca kebaikan itu tidak ada. Ni maknanya orang ni masih Islam. Tauhid dia tidak terbatal, maka dia tetap ada kebaikan dalam agama. Maknanya dia buat baik dengan bapak tu boleh pahala walaupun jahat pun. Kecuali dia nak duit dia curi. Tu tak boleh lah tu. Tak jadi lah. Itu maksudnya. Hakikat itu musajjalah. Setengah ulama kata kalau musjalah dengan musjalah. Tadi lah, kalau musajjalah ni dia boleh dimengerti kalau dalam bahasa, kalau segi bahasa musajjalah ni kitabatun musajjalah maknanya surat berdaftar. Itu kalau bahasa baru dia panggil qaum bahasa akhbar. Kitab musajjalah ni mana kitab berdaftar. Makna musajjalah ni mana yang telah direkodkan. Itu makna dia, tapi sini tidak maksud gitu. Tetapi maksud musjal ataupun musjalah maknanya orang yang buat baik walaupun dia jahat tetap direkodkan pahala dia. Boleh juga pahala tu. Mana malaikat rakib akan tulis tu setiap kebaikan orang yang jahat buat. Apatah lagi kalau orang yang baik. Sebab tu dalam huraian hadis tu dia sebut selagi dia tidak melakukan riak.
Selagi dia tidak melakukan riak itu. Kalau buat dalam keadaan ikhlas, dia akan dapat hukum mana. Jadi kedudukan hadis ni, hadis tu hasan. Bawah tu dia buat, boleh baca sendiri lah tu. Cuma dia buat kandungan hadis ni, dia ada huraian. Tidak ada perbezaan dalam berbuat baik dan berbuat mulia antara orang muslim dan non-muslim, antara orang bertakwa dan orang jahat. Cuma ni ringkas sangat disebut. Padahal kalau kita tengok dalam huraian hadis, mana orang katakanlah dia tu seorang muslim atau tidak muslim lah kita tahu. Dia buat baik, ada kebaikan, ada dunia saja. Kita jumpa dah ya. Mana orang yang tidak Islam, bila dia buat kebaikan, apakah dia rekod? Itu makna musajjalah, dia rekod. Orang yang tidak Islam, bila dia buat baik, dia rekod ke juga. Jadi rekod tu ada. Kalau dia masuk Islam sebelum dia mati, semua rekod itu dia tukar jadi pahala. Tukar jadi pahala. Apa dia hadis tu? Idza aslama al-'abdu, idza aslama al-'abdu fahasuna islam, kataballahu lahu ma salafa. Itu hadis. Bila seseorang memeluk agama Islam, maknanya sebelum dia masuk Islam, dia mana banyak kebaikan dia buat. Fahasuna islam, dan dia masuk Islam tu Islam yang baik. Budak-budak kata tidak Islam kapal selam lebih banyak tenggelam daripada timur, tidak Islam jenis itulah. Nah, mana Islam yang baik? Kataballahu mas. Allah akan tulis semula kebaikan yang dia buat. Mana catat sebagai pahala. Ada rekod semua. Misalnya orang, kita tahu orang tidak Islam, bantu orang susah. Apakah tak boleh pahala? Tak boleh pahala. Cuma ditulis. Tapi kalau dia masuk Islam, dia tukar jadi pahala. Sebenarnya hadis tu dari segi asbab wurud dia, latar belakang dia, ceritanya ada sahabat-sahabat Nabi yang lewat memeluk Islam. Masuk Islam lewat. Jadi setengah-setengah sahabat tu dia sedih lah. Macam mana kita nak cover kehidupan kita berpuluh tahun kita hidup dalam bergelumang dengan jahiliah ni, sedangkan kita hidup ni tua dah baru masuk Islam. Maknanya kita tak amal dah dia akan meninggal. Maknanya tentu dah kalau nak kira dari segi umur akan sikit lah kira-kiranya pahala ni. Sedih dah dia. Sedih tu sehingga jadi isu. Akhir sekali perkara ni sampai pada Nabi. Tu Nabi sebut tu. Nabi kata jangan using kebaikan yang kamu buat zaman je lah. Kamu dah buat baik pada bapak, kamu dah buat baik pada jiran, kamu duk tolong anak beranak, duk tolong jiran. Hak tu malaikat catat tu. Itu makna musjad. Dicatat. Jadi bila dia masuk Islam, dia Islam yang baik. Ulama hurang Islam yang baik itu maksudnya paling kurang dia laksanakan hukum-hukum fardu ain atas dia. Tu maknanya baik. Kira baik tu. Dia asalnya tidak Islam, masuk Islam dan dia laksanakan hukum fardu ain atas dia. Semaya wajib, tak tahajud tak apa kita kata. Hak puasa hak dia ni wajib dia buat. Tu maknanya baik. Mana minima tu kebaikan dia. Tak apa dah. Makna sudah mencukupkan syarat untuk kebaikan dia buat sebelum masuk Islam untuk ditukar jadi pahala. Hak tu maksud dia. Bahkan kalau kita tengok hadis tu, jadi bertuah pula orang masuk Islam walaupun sudah lewat, sudah berada di hujung usia tu. Apa tu? Takkanlah orang. Jangan kita ingat orang yang tidak Islam dia tak ada buat kebaikan. Ada banyak kebaikan dia buat. Kalau kita nak tengok tahun 2014 hadirat lebih pada banjir merah, banjir kuning. 2014 tu air kuning ya. Dia ada setengah tempat 100 kaki air naik di Kampung Karanganyar. Dr. Nik tahu waktu tu. Pergi dengan Dr. Mazlan. Saya pergi tempat air tinggi pada pucuk dunia ni. Kita sampai situ tu dok. Pupuk Cina daripada Taiwan dia bergabung dengan Cina di Malaysia. Mari buat stok makanan satu kem. Dan dia masuk dalam makanan. Kau saya tengok sini. Dia tidak Islam, pakai luar pendek enggak hujan, kena pakai luar pendek. Pakai luar pendek. Pendek sungguh, pakai bukan sekakak betis dah. Tak apalah dah. Kebaikan untuk 200 keluarga lebih situ dia. Patut tak boleh pahala, tak boleh. Tapi malaikat akan tulis dalam buku catatan. Mana kalau dia mati dalam keadaan tidak masuk Islam, saja. Itu memang disebut dalam syarah hadis tu lah. Maknanya kalau dia ni masuk Islam, hati-hati lah. Besar pahala masuk Islam di tu ya jubbu ma qablah dah. Dia tu menghapuskan dosa-dosa dia buat sebelum tu. Masuk Islam tu sendiri besar mana dah pahala. Habis dosa dia Allah hapuskan. Patut kebaikan dia tu Allah tukar jadi pahala. Betul dia dengan kita tu. Nampak pasal tu? Betul dia pula dengan kita tu.
Jangan pula ada agama kita murtad lah masuk Islam lalu. Nah, masalahnya waktu hilang habis pahala tu. Jangan buat agama gitu. Nah, jadi kalau kita tengok Islam ni dia beri peluang pada semua orang. Mana orang lewat masuk Islam pun dia tidak akan kecewa. Tak akan kecewa. Orang lewat masuk Islam. Sebab tu kita kena dedahkan Islam dengan cara yang betul lah. Mana orang lewat masuk Islam di hujung usia pun dia tidak akan kecewa. Sebab apa? Tuhan ni rahmat. Dia ambil kira hak baik yang kita buat sebelum kita masuk Islam. Kalau orang Islam, orang tidak Islam dia tahulah tentang ajaran Islam. Nengung dia. Tapi dia duk kelihatan Islam tu yang nengung tu. Jadi nengung kutu pula tu. Baik. Gitulah hadis-hadis. Kemudian kita ambil satu tajuk lagi lah. Bab yang ke-73, bab man ya'ulu yatiman, bab orang yang menanggung, menafkahi, mengurus kehidupan anak yatim. Keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Hadis yang ke-131 An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahidi fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berusaha. As-sa'i ini kalau bahasa Arab mana berusaha dari sudut mencari sumber pendapatan. Mana orang yang berusaha mencari sumber pendapatan untuk menafkahi, untuk menanggung hidup armalah, ibu-ibu tunggal, wal masakin, dan orang-orang miskin. Kerja buat mereka tu kal mujahidi fi sabilillah. Kerja buat mereka tu seperti mujahid fi sabilillah, seperti orang keluar perang sabil. Besar hadirat. Al-jihad sanamul Islam dalam hadis Nabi. Jihad-jihad ni bonggol Islam. Jadi seperti orang mujahidin fi sabilillah, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari dan berqiyamul lail pada malam hari. Itu kelebihan orang yang mana kita kata buat baik kepada, dah buat baik sini ni dia lebih merujuk kepada dari segi kehidupan lahiriah ni. Bukan sekadar bagi motivasi saya, tidak, ni lebih ke arah tu. Mencukupkan keperluan secara zahir itu. Bagi duit, rumah sewa 300 pun tak boleh nak bayar, setengah-setengah janda tu kan. Dan anak ramai. Saya sedih. Saya baca ni memang teringat sebab kini yang kita tangani sendiri. Dia bercerai hidup lah, bukan bercerai mati. Suami dia tu tidak bertanggungjawab. Dia anak masih di sekolah. Silapnya 5 orang anak dia. Jadi isteri dia sebelum tu dia memang suri rumah. Bila bercerai, suami dia tidak bertanggungjawab. Jadi dia terpaksa bekerja. Bila bekerja dalam keadaan dia pun tak ada pendidikan, tak ada sijil, bekerja pagi, bekerja di restoran, balik malam. Anak terbiar. Sehingga anak perempuan di hak sulung tu umur 16 atau 15, saya tak ingat gitu. Tapi itulah. Maknanya budak masih waktu belajar, tiba-tiba mengandung. Bila mari jumpa saya tu, minta, dia kata anak dia ni nampak bebas sangat, dia kata. Jadi nak minta ustaz tolong kahwinkan segera. Dia kata tak boleh mudah-mudah begitu nak menikah ni. Nyanyi kata email bagi je gitu. Kita kata kita nak data lengkap di sini. Dan ini bila nak nikah bawah umur dia ada peraturan dia tak boleh mudah-mudah gitu. Jadi kita pun kita nak ikut prosedur lah. Jadi prosedur tu kena kerusu banyak kawan. Bila bodoh sekolah dia banyak masalah. Bila akhir sekali timbul lah. Bila pak saudara dia, ni kita secara umum saya sebut lah, rupanya sudah mengandung. Bila sudah mengandung jadi kes lain lah. Kita pun serah pada qadi. Apa yang saya nak sebutnya? Jadi saya sebagai imam tu kita panggil lah dia masuk beberapa kali perjumpaan. Kenapa boleh berlaku begini? Dia pun cerita lah. Daripada cerita tu lah kita nampak susah hidup. Tak ada orang bantu dia. Saya pergi ke rumah dia, tengok keadaan rumah. Yalah kita pun masjid pun sepatutnya yalah kita kata masjid pun ada situ. Tok Mulu pun ada. Wakil ayat pun ada. Wakil ayat kedai kopi pun ramah. Banyak kita kata. Tapi kenapa jadi terlepas pandai? Terjadi di sini. Tuhan akan tanya kita. Tak apalah, semua bukti itu selesai. Cuma apa yang saya sebutnya, salah satu kesan dia apa? Inilah.
Tak cukup dari segi keuangan ni, macam-macam boleh berlaku. Realitinya begitu. Orang susah. Dia sebut pada saya, dia kata, Ustaz, saya fikir sangat anak saya, tetapi saya terpaksa bekerja. Dia balik sampai pukul 9 malam. Bahasa ingat ya, gaji berapa ya? Dah rumah dah 300 dah sebulan. Tak ada orang bantu. Jadi hak lelaki pun 3 tahun dia duduk mengaji juga. Nikah. Kalau dia kata kena kahwin lah Ustaz, dia dah menganu dalam tempoh baru lah. Kalau dia ada tahap-tahap dia. Hak ni kalau siapa perekat ni, kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh nikah, dah ada juga. Tengok dia punya hukum. Oleh kerana baru dikahwinkan. Pukul 11.30 malam ni. Amor-amor tu nikah tengah malam. Nak buat apa tu? Tapi sedih ada sedih. Kita tengok itulah ayat ni. Sebab tu besar sangat tu pahala tu. Sebab dia macam-macam boleh jadi. Dia kena ingatlah armalah di sini, armalah yang susah, bukan armalah ada setengah janda kaya tu jadi lagu lain pula ceritanya. Hak tu tolong pula lain pula nya. Hak ni dak ni. Mana nak mencukupkan keperluan sah makan minum pun tak lepas ni maksudnya. Hak nikah janda tu hadis lain. Nak mari pula lepas. Hak tu hadis lain. Tu dia ada hadis lain pula. Tu lain pula. Misalnya kalau suami hak janda, mana suami dia mujahidin mati, tu Nabi sebut khusus dah habis. Kelebihan tu sebab apa? Kelebihan tu kerana dia hak paling besar anak yatim tu, sebab ayah dia mujahidin. Tu lain pula. Dari sudut tu. Patut orang miskin. Kalau kita tengok kelebihan sini besar seperti mujahidin dan seperti orang ibadat siang, malam, siang malam lah beribadat. Siang hari puasa, malam qiyamul lail. Tu nilai dia. Baik, cuba kita tengok sini kandungan hadis dia buat dua sini, memberi nafkah kepada para janda yang ditinggal. Sebenarnya ini tidak semesti maknanya mati. Janda ni makin berlaku perceraian, sama ada mati hidup atau mati kerana perceraian. Dan ada anak yatim serta mengurus mereka, itu termasuk dalam jihad fisabilillah. Jihad tu makna dari sudut pahala, Yang kedua, anjuran agar memberi jalan keluar atas pelbagai penderitaan orang miskin dan orang. Jadi hadis ni ada unsur targhib supaya kita berusaha, supaya kita dapat menyelesaikan masalah kesusahan seorang. Kadang-kadang kalau kita tak ada duit pun, seperti tadi, kalau saya kata janda tadi, dia tidak tahu bahawa ada peruntukan untuk dia. Kita kata badan NGO wanita misalnya. Jadi KIS ni memang sesal lah. Jadi bila bawa pergi kepada badan NGO wanita tu dah, dia ambil maklumat, dia tuntut, dia buat surat, dia tuntut melalui mahkamah. Suami dia wajib bayar nafkah. Jadi perempuannya hanya tunggu saja. Bagus juga. Tu pentingnya badan NGO ni, yang kita kata yang memperjuangkan hak wanita lah. Dia tu urus semua, dia urus. Maknanya kalau suami tak bayar nafkah, dia boleh masuk penjara. Dia ada hukum di situ. Kena bui. Bui cara mana? Kalau hak berpendapat tetap ni, potong gaji lagi. Memang baguslah. Dia tidak tahu. Kadang-kadang orang kita dia tidak tahu kemudahan yang ada tu, peruntukan yang ada tu, dia tidak tahu. Sedangkan apa yang ada dalam kita kata sistem masyarakat ni sudah banyak dah akan membantu, tapi dia tak tahu. Kita tolong, kita walaupun kita tak bagi duit kita sendiri pun kita tolong, termasuk juga ni. Supaya Imam Nawawi katalah, Imam Nawawi dia hurah hadis akhir saya tak ingat hadis ke berapa. Imam Nawawi kata seseorang yang urus anak yatim. Sebab Nabi kata ana wa kafilul yatim kahatain. Nabi kata aku dengan orang yang menjaga kepentingan anak yatim, aku dengan dia dalam syurga ni dekatnya, duduk mana berjiran dengan Nabi dalam syurga. Jadi Imam Nawawi kata hadis ni dia bukan bermakna seseorang itu bela anak yatim letak rumah dia ataupun dia yang urus secara langsung. Bahkan Imam Nawawi dia buat, dia kata bagi pemahaman dia, sesiapa saja yang terlibat dalam pengurusan anak yatim, sama ada dia bagi duit, dia cari duit, bukan duit dia cari duit, dia pemudah cara. Dia sediakan tempat, kadang-kadang dia tak kenal apa anak yatim. Asalkan dia ada terlibat, walaupun dia derma 10 sen pun, dia tetap akan dapat kelebihan. Maknanya sebab tu kita biar kita ada peranan lah. Tak kira lah peranan kita kecil ke besar, biar ada. Wis 10 hias bulan, tak apa. Kita tak kenal, tak apa anak yatim. Asalkan kita ada terlibat. Itu kata Imam Nawawi. Sebab ada sahabat Nabi tu, kita akan jumpa dalam akhirat. Dia perlu anak yatim 3 orang. Hak ni dia tak minta derma ke apa. Dia guna duit dia. Hak mana dia makan, hak tu anak makan. Hak tu Nabi sebut tu. Aku dengan dia ni bagaikan ni 2 jari. Wusta dengan apa ni?
apa ni panggil? Jadi sababah dah, penunjuk dah. Ibham ni, ibham. Nah, ni antara jari sababah dengan wusta, jari penunjuk, jari telunjuk ni dengan jari tengah. Ni dekat. Bahkan Nabi buat gitu dalam hadis. Nak ayatnya kelebihan orang urus anak yatim. Jadi setengah-setengah orang tu memang dia peruntukkan khusus 50 riyal sebenarnya tak apa dah. Kalau kita ikhlas, Tuhan pandailah kira. Tuhan boleh kita kata pecahkan duit kita sehingga menjadi besar dah. Terkejutlah. Ni Nabi nak sebut ni sebagai hadis termasuk hadis targhib, hadis galakkan supaya kita ni ambil tahu tentang anak yatim ni. Hadis yang ke-74 ni kita bincang semula. Ni anak yatim hak dia sendiri pula. Dia mati suami, dia dah cawarkan anak dia. Anak dia kan anak yatim. Ada kelebihan. Hak tadi anak orang. Ni anak dia sendiri. Kalau anak berdawa kita pula lagi besar apa? Keluarga lagi. Anak yatim lagi. Itu kelebihan. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan dengan beberapa hadis yang kita baca ni insya-Allah menjadi penyebab lah untuk kebaikan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.